peluang begini sudah kita adakan kan. Jadi pun bersyukur dan terima kasih lah sebenarnya kerana kita dapat hadiri pada ini. Kami tu nak sampaikan pesan daripada Ustaz Salaziah kan, yang salah dah ni dahlan salah Johor ada Johor baru. So berhasrat memang datang memang kalau konsep ni dia akan datang. Dan pagi tadi sebelah ada hal, jadi dah siap dengan hadiah anak barang rumah tetap datang tu. Saya dia besok sampai salam dan minta maaf lah kata datang. Lain tak apalah. Terima kasih. Ada lagi? Nak dengar? Nak dengar daripada nak dengar, dia nak dengar seloka. Penulis seloka di apa? Dia nak dengar juga. Okey, silakan. Nasyid pun tak apa nasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan inilah pertama kalinya saya diminta berucap dalam majlis yang pertama. Yang sebelum ini selalunya saya menyusul kursi meja. Saya BBQ sahaja. Kalau macam mana pun saya mengucapkan terima kasih yang pertama sekali pada tuan rumah, kepada Encik Ismail sebenarnya, yang lebih daripada sofa. Lebih daripada sofa. Lebih sofa daripada sofa. So, double sofa. Double sofa. Saya mengenali beliau semasa di Lering, Cepoh. Ketika itu kami baru dah sampai. Dan ketika itu juga kami tak cukup kaki tangan. Tapi dengan kedatangan Cik Ismail dengan Noria bersama anaknya Adam, mereka terus sama-sama buat kerja dengan kami. Langsung tak ada rasa kekok, tak ada rasa janggal atau ganjil, sama-sama buat kerja. Yang di situlah saya mula kenal juga. So, kata lebih kadang-kadang lebih, dia sepatutnya datang sebagai tetamu, tetapi datang sama-sama buat kerja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, kerana sebenarnya kedatangan saudara dan saudari adalah sebenarnya satu komitmen yang kuat. Bukan senang kita nak datang ni. Dan dalam FB pun ramai yang bagi komitmen nak datang, tetapi akhir-akhirnya ada masalah dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari yang datang pada hari ini ialah melangkaui komitmen pribadi kerana semata-mata mungkin mencintai hands-on ataupun ingin bertemu dengan kawan-kawan yang dah lama kita tinggal. Dan saya sendiri pun rasanya tak pernah miss lagi sebarang pertemuan, dan alhamdulillah saya rasa bila berjumpa dengan kawan-kawan lama, anak-anak murid lama, rasa macam jumpa orang kampung. Macam muda kot. Masa muda lah. Masa muda tu dah lah, tua rumah ada darah putih lah. Jadi saya sebelum tamat saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan saya minta lah kerjasama daripada saudara dan saudari supaya untuk gerbang 1000 nanti kita sama-sama bagi komitmen. Contohnya dalam FB ataupun dalam WhatsApp. Sebab kalau setakat saya, Rosina, Rahim pun kadang-kadang dia hampir putus rasa. Sebab dia kata kadang-kadang pertemuan yang macam ni hanya berjumpa, habis. Jumpa, habis. Tak ada satu matlamat yang kuat. Dan kalau macam, tapi kalau kita datang tiap-tiap kali program yang dia ada macam ni, sebenarnya memang ada matlamat ni. Cuma kadang-kadang ada orang dia nak bagi alasan supaya dia tak dapat datang ataupun sebagainya. Tapi untuk gerbang 1000 memang saya kata satu cabaran yang terlalu sukar pada saya. Tapi kita letakkan itu sebagai satu cabaran dan kita usahakan sehingga dapat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya nak minta orang luar bercakap lah. Kita minta orang luar bercakap. Saya walaupun dia luar tapi dia dah lama dengan kita. Silakan saudara Dahlan Taha.
nak kena panggil penuh kan? Datuk. Nak dengar. Kita nak dengar apa ni pandangan daripada orang yang orang di luar daripada perguruan dan kepemuritan. Silakan. Terima kasih saudara. Saya ex-sofa tapi saya ibu-bapa yang ditonton. Dia lebih faham dengan orang lain. Jadi saya pernah dengar Ipoh saya pernah juga menghadiri iaitu perjumpaan sofa Ipoh itu hari ini ada beberapa perjumpaan yang tuan-tuan hadirkan saya hadir dan ada yang kenal Pak Sekretari Ustaz Fadil, Cikgu. Ustaz Profesor, awak Profesor Fadil dan ada yang kenal melalui kenal-kenalan. Jadi saya hanya nak mengatakan yang saya dampaknya memang berada gembira dan sekali bila mendengar misi tuan-tuan yang berkumpul ni tak pernah hilang benak dan benak untuk memajukan sama ada diri sendiri atau persatuan pasti persatuan dan negara. Jadi saya harapkan apa ini dapat teruskan dan saya dah tahu bagaimana saya dan saya tahu semua saya silakan menamakan. Jadi saya berdoa agar yang dilakukan sebagai kerja. Oh, tak dengar juga. Saya rasa satu kuat jauh menyebabkan kami istri. Saya ingin berdoa supaya agar Allah memperkenankan segala visi tuan-tuan dan ada beberapa pernah kerja saya dengar juga tu dengan nak menempatkan satu sebab baru institut baru untuk dapat di military di waktu yang sama. Saya tidak tahu sama ada kesuatan yang tuan-tuan ada ini cukup sekadar semestinya ataupun dibuka dari segi linkage melalui pihak sendiri melalui institusi lain sama ada yang private ataupun yang selari dan boleh buatkan dari segi bantuan yang sebenarnya ramai tuan ni pun rekam dari segi itu ataupun kita tetap seperti dulu daripada mula kita sama kita lah sama hidup sama, berjuang sama, kena tahan sama, kena kejar sama tapi saya berpendapat dalam keadaan sekarang yang media ini networking itu yang sebenarnya kita tak boleh lari jadi memang nak mula dah saya tahu supaya perkembangan ke arah misi-misi itu disekalikan dengan selek sampai saja agar boleh terkenal kaya dan ini saya kuliah sudah pun dah dewakan jadi saya boleh bukan kalau cara itu adalah boleh memantapkan lagi satuan tuan-tuan untuk membuatkan tapi tak apa sebenarnya saya yang menumpang sini hanya beri jadi
sekali lagi lah saya ucapkan tahniah. Selamat bagi saya bukan tercapai apa yang dicita-citakan oleh insya-Allah. Assalamualaikum. Terakhir dengan apa sebagai pengarah hutan negeri Kelantan. Itulah dia terakhir. Tidak, saya berhijrah ke Kuala Lumpur supaya ke Malang. Oh, balik. Okey. Sebab tak sih lagi dah sana. Tak sih. Tak sih sana. Tak sih. Tak. Jadi Di UPM saya satu kursus dengan dia hutan. So masa tu dia ada motor, saya tak ada motor. Selalu kacau motor dia. tak apa, asalkan you bayar minyak kan. Okey. Kita minta sekali lagi. Tadi lah. Saya nak minta tuan rumah. Oh, okey. Apa ni atas permintaan? Apa ni orang yang nak menaja rusa. Silakan. Cakap. Penaja rusa. Silakan. Tuan Haji Mohtar Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih warga Sofa sebagai menyambung hubungan kita, menambahkan keakraban sesama kita semasa pertemuan kita di Lering. Saya offer untuk membuat pusingan pertemuan ini khususnya di Hulu Perak, suatu kawasan yang diisytiharkan sebagai lembah warisan dunia yang mempunyai banyak tanda-tanda sejarah di sana, selain daripada Perak Man. Berapa juta tahun dulu lah, Perak Man, dan juga penemuan batu lahar gunung berapi daripada Danau Toba yang sampai di kawasan Kota Tampan itu. Di sana juga banyak gua, penemuan gua-gua, termasuk yang dimanfaatkan oleh penerbit filem yang buat penggambaran di sana. Kemudian air terjun, dan satu lagi ialah tempat pusat pemeliharaan rusa nasional kita, peringkat kebangsaan di air Sungai Ibul. Jabatan Haiwan mengisytiharkan kawasan ternakan rusa yang paling berjaya. Kemudian kampung-kampung di sekitar Lenggong itu diberikan anak-anak rusa kepada orang kampung atas nama kelompok, dan masing-masing diberikan kawasan ternakan yang saya ingat ada 9 ladang rusa di sana, khususnya di seberang Sungai Perak. Dan di sana juga ada tasik, empangan tertua di Malaysia, tasik cenderuh, empangan cenderuh, dan hutan belum yang banyak spesies, sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi atas informasi yang begitu, dan sofa yang lahirnya di Perak, di Ipoh, saya ajak meneroka di sanalah. Sama ada kita nak boating ataupun nak mandi di sungai, di lata-lata, macam-macam lata, buat pusingan ke gua-gua. Tapi kalau nak pergi semua tu mungkin mengambil masa berhari-hari lah. Jadi paling tidak masa pertemuan kita di Lereng itu, saya offer di Lereng saya offer kurang-kurangnya kalau ada kawan-kawan nak merasa daging rusa, jadi saya nak tajalah makan tengah hari itu kurang-kurangnya dengan masakan daging rusa dari daerah Lenggong. Dan jawatan kuasa yang ditubuhkan, yang diisytiharkan oleh Cikgu Fadil tadi,
akan meneliti dari segi penyertaan kita, persiapan kita, dan mungkin paling lewat 1 atau 2 minggu sebelum kita nak laksanakan program itu harus dimaklumkan berapa ramai, sebab nak dianggarkan berapa ekor rusa yang akan kita akan sumbangkan lah. Rusa ni dia taklah macam rusa lembu tu. Rusa ternak ni dia besar sikit pada kambing. Jadi nak ambil kira berapa ekor rusa yang kita nak beli. Kemudian kalau musim itu berkebetulan dengan musim apa nama tu, siput sedut. Siput yang itu tu, jadi kita akan sediakan juga siput daripada Sungai Perak dan juga anak-anak dari Sungai Perak yang dimasak dengan labu ataupun dengan ubi kayu ataupun dengan apa nama menu-menu yang seakan-akan dengan itu. Jadi itu juga merupakan masakan tempatan. Selain daripada itu, Lenggong merupakan pusat Pekasam negara. Ada bangunan, ada kompleksnya di Kampung Puak Raban itu, bangunan pusat Pekasam negara. Walaupun di tempat lain ada Pekasam, tapi rasanya Pekasam di situ diisytiharkan sebagai yang utama. Jadi cukuplah saya bercakap bagi pihak Jabatan Pelancongan mempromosikan Lenggong untuk apa nama tu, kawan-kawan kita promote kepada bakal pendatang, bakal apa nama gerbang 1000 yang nak kita anjurkan pada tahun hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebenarnya membawa salam beberapa sahabat kita yang lain, itu Puan Hajar Nur Ain. Pagi tadi saya ada telefon Puan Muslina menyampaikan salamnya kerana beberapa masalah yang tidak dapat hadir. Jadi daripada apa yang dibincangkan pada malam ni, saya merasakan seolah-olah eloklah kalau kita cepatkan apa yang kita nak buat. Sebab keadaan sekarang ni macam masing-masing mengambil giliran di hospital. Yang lucunya malam kemarin bila saya dapat tahu Ustaz Suwardi dihantar ke Ipoh untuk CT scan. Jadi saya dengan Roslina pukul 9 malam macam tu nak ziarah Kak Ain di hospital, rupanya dah balik ke Manjung. Tak ada apa-apa kononnya. Lepas tu bila 5 pagi Roslina pula telefon, Ustaz Ahmad pula 3 pagi dihantar ke hospital. Pagi tadi Cikgu On pula ada di juga dikatakan keadaan pun agak teruk lah. Jadi saya rasa kalau apa-apa yang kita nak buat tu eloklah kita cepat-cepatkan, jangan kita lengah-lengahkan lah. Cukup sempat. Bertambah nampak. Jadi kita doakanlah semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik, dan kita juga kenalah menjaga kesihatan diri kita sendiri, tidak boleh mengharap orang lain untuk menjaga. Dan saya doakan juga kami selamat sampai ke Ipoh pada malam ni. Kita akan balik juga pada malam ni. Jadi nampaknya lepas ni memang kena adalah rombongan ke Ipoh untuk melihat sahabat-sahabat kita di sana. Jadi saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang terakhirlah saya harap kita nak dengar orang yang adik kepada orang yang bertanggungjawab membawa saya ke sofa. Orang tu namanya Muslim. Tapi adiknya, saya minta adiknya bercakap pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Zain bin Jaafar. yang baru tahu kan? Okey, yang pertamanya sebenarnya saya di Sofa tahun 78 dan tahun 79. Okay, mula-mula sekali bila saya dibawa ke Ipoh, saya alhamdulillah ditempatkan di rumah Cikgu Alim lah dengan rakan-rakannya Cikgu Jamal dan sebagainya. Mulanya saya nak beritahu, walaupun rasanya saya lah antara pelajar Sofa yang bukan daripada sebelah utara lah. Segelintir je yang daripada sebelah yang luar daripada utara ni.
Antaranya adik Cikgu Mak Menawar orang Johor, saya orang Melaka, adik ipar Cikgu Alim Dawam. Okey, bila keluar daripada sofa sebenarnya saya ikuti perkembangan. Saya tahu Cikgu Alim kat mana, dekat UIA. Saya tahu Cikgu Jamal di mana. Dari semasa ke semasa saya ikutilah. Walaupun orang kata jauh di mata tapi dekat di hati lah. Cikgu Alim masuk dalam lock up, saya tahu. Saya ikuti semua tu. Sebab hasil daripada pendidikan sofa ni sebenarnya saya satu perkara yang cukup penting tu ialah dari segi pengaruh, dari segi pembentukan diri itulah. Maknanya alhamdulillah hasil daripada diletak di sofa ni saya sentiasa alhamdulillah on track lah. Sentiasa ikut pengembangan. Dan kalau tak silap saya tahun lepas lah saya Jamal jemput saya masuk dalam kumpulan X Sofa ni tu saya ikut. Saya ikut. Dan saya tahu pertemuan demi pertemuan yang diadakan. Tapi yang membawa saya ke hari ini sebab saya jumpa dengan Cikgu Jamaluddin Maidin, alhamdulillah minggu lepas dalam satu majlis soal ajaz, dan dia kata mesti datang juga. Okay, jadi kerana tu saya berhubung dengan Jamal. Dan alhamdulillah saya rasa bersyukur dan harap kita akan lebih erat lagi dan lebih berat lagi berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak dengar ucapan banyak lagi lah. Tapi saya rasa kita dah lewat malam untuk memberi peluang laluan pada Ipoh. Pulang dulu tapi kita sampai dulu. Ipoh balik. Jadi kita ucapkan terima kasih pada sekali lagi pada tuan rumah, Tuan Haji Ismail Umar dan Tuan Hajah Jauhariyah Abdul Razak. InsyaAllah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada saudara. Saya tak nak benarkan apa tu Mr. Jamaluddin bercakap. Kerana saya tak benarkan. Okey. Kan jadi nanti kita pertemuan nanti akan kita ada kurang untuk cakap. Apa ni begitu juga dengan saudara Mohtar Sulaiman juga kita tak panggil lah untuk dia cakap. Okey. Tak minat. Jadi kita ucapkan terima kasih pada semua dan marilah sama-sama kita harapkan dapat apa ni kita punya jawatan kuasa itu dapat bergerak dengan segera dan dapat berjalan dengan lancar dirinya persiapannya insya-Allah. Marilah sama-sama kita tangguhkan majlis pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.